lagi dalam video je lah kita bertemu kan. Okey, untuk kita teruskan untuk topik yang seterusnya dalam persamaan linear. Okey, sekarang ni kita dah habis dah 2 subtopik dalam persamaan linear ni. 6.2 kita dah habis 2 subtopik kan minggu lepas. Okey, untuk minggu yang ini kita nak teruskan lagi 6.23 bagaimana menentukan penyelesaian bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kalau ada permasalahan kita nak selesaikan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Macam mana kalau ada soalan berkaitan dengan permasalahan lah yang dekat dalam persamaan linear dua pemboleh ubah ni, macam mana kaedahnya kita nak selesaikan. Itulah yang kita akan belajar hari ni. Okey. Saya ada sedikit tips. Okey, tipsnya adalah yang pertama sekali kita kena keluarkan pasangan penyelesaian sebanyak mungkin. Saya bagi tahu je dulu tips dia. Kalau saya cakap satu ni kau mesti tak faham dulu kan. Okey, tak apa. Saya cakap je tips dia. Lepas tu nanti sambil-sambil kita buat contoh, sambil-sambil kita buat latihan, kita tengoklah rujuk balik tips ni. Okey, tips yang pertama, keluarkan pasangan penyelesaian sebanyak mungkin. Kalau ada pasangan, contoh pasangan tu dekat sini ialah kalau contohnya kalau kalau X tambah dengan Y sama dengan 9. Contohnya dia kata pasangan penyelesaian sebanyak mungkin. Pasangan X tambah Y, ini adalah pasangan. Okey, keluarkan pasangan penyelesaian sebanyak mungkin. Maksud dia, okey, X kan sama dengan 9 kan. So kita boleh katakan 4 tambah dengan 5 sama dengan 9. Betul tak? 4 tambah 5, 9. 5 tambah 4, 9 juga kan. Okey, 1 tambah dengan 8, 9 juga. Itulah yang dimaksudkan. Keluarkan pasangan penyelesaian sebanyak mungkin. X nilai dia berapa, tambah dengan Y nilai dia berapa yang boleh dapat 9. Macam tu maksudnya. Keluarkan pasangan penyelesaian sebanyak mungkin. Okey, faham tips yang pertama ni? Kalau tak faham tak apa, nanti kita akan tengok contoh satu persatu, kita akan tengoklah tips ni. Okey, untuk tips yang kedua, darab dan bahagi mulakan X sama dengan kosong. Maksud darab dan bahagi mulakan X sama dengan kosong ni, okey, kalau dalam persamaan linear tu, kalau awak nampak soalan dia, contohnya saya bagi 4X tambah 5 sama dengan 10. Contoh je lah ya. Okey, kalau awak nampak 4X, okey, dekat sini bermaksud 4 darab dengan X. Macam tu maksud dia. Okey, bila awak nampak 4 darab dengan X, maksudnya dekat sini ada darab, ada kali, dia ada darab dekat sini. Okey, bila dia darab ataupun dia bahagi, X per 4 tambah 5 sama dengan 10. Dia ada bahagi kat sini. Per tu bahagilah kan. Dia ada bahagi. Okey, mulakan X sama dengan kosong. Maksud dia, kita kena buat okey, X kan kosong kan. Kosong apa dapat contoh X macam ni X sama dengan kosong. Y dia kita akan dapat berapa? Dapat 10. Contoh kalau kat sini 4 sama dengan kosong tambah dengan 5. So kita boleh katakan Y tu sama dengan 2. Contohnya macam tu lah. Nanti kalau awak terbalik-terbalikkan, awak akan dapat lah jawapan dia. Okey, boleh? Kalau tak faham tak apa, nanti kita tengok satu persatu lah dia punya contoh soalan. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok contoh yang satu. Contoh satu ni, Y tambah dengan X sama dengan 7. Okey, Y tambah dengan X sama dengan 7. Okey, pertama sekali saya nak awak buat kotak. Kena buat kotak ni supaya awak tahu, supaya awak nampak lah. Kotak ni saya rasa lebih mudah untuk awak kalau awak buat kotak. Okey, okey, kotak ni apa yang awak nak tulis dekat kotak yang pertama dengan kotak yang kedua? Tak tahu kan nak tulis apa kan? Okey, dekat bahagian atas ni dengan atas ni awak tulis X. Yang bawah ni tulis, yang kat sebelah kanan tulis Y. Okey, kenapa X dengan Y? Sebab pemboleh ubah dekat dalam persamaan linear ni adalah X dan Y. So awak tulislah kotak yang pertama ni mewakili X, kotak yang kedua ni mewakili Y. Okey, jelas tak dekat situ?
Okey, bila X dengan Y kita dah tentukan, dah tulis kotak, dah buat kotak, dah wakilkan kotak dia X dengan Y. Sekarang kita tengok persamaan linear dia pula. Okey, bila kita tengok persamaan linear dia, X tambah Y sama dengan 7. Okey, maksud dia dekat sini, inilah yang tips dia. Tips dia kat sini, keluarkan pasangan penyelesaian sebanyak mungkin. Keluarkan pasangan penyelesaian tu sebanyak mungkin. Okey, bermaksud dekat sini X, okey, X tambah Y sama dengan 7. Okey, saya mulakan X ialah 1. Okey, bila X sama dengan 1, kalau kat sini 1 kan. Okey, 1 tambah berapa akan dapat 7? Kita mesti tahu 1 tambah 6. Macam tu. Maksudnya dekat sini 6 lah. 1 tambah 6 sama dengan 7. Seterusnya. Lepas 1, 2 lah kan. Kita tak 2 kat sini. Okey, sekarang ni X ni adalah 2 pula. 2 tambah berapa akan dapat 7? 2 tambah 5. Macam tu. Itu senangnya awak buat kotak supaya nampak. So, kalau dah sampai 2, kita teruskanlah 3. Okey, 3 tambah berapa akan dapat 7? 3 tambah 4. Seterusnya 4 pula. Okey, 4 tambah berapa akan dapat 7? 4 tambah 3. Okey, lepas tu 5 pula. Okey, 5 tambah berapa akan dapat 7? 5 tambah 2. Okey, lepas 5, 6 lah. Okey, 6 tambah berapa akan dapat 7? 6 tambah 1. Ini yang dimaksudkan. Inilah yang kita maksudkan tips yang pertama ni. Keluarkan pasangan penyelesaian sebanyak mungkin. Keluarkan persamaan yang sebanyak mungkin tu maksudnya apa tambah apa yang dapat 7. Keluarkan semua sekali. Nombor apa tambah apa yang dapat 7. Inilah nombor-nombornya. Dah tak ada nombor lain dah yang akan dapat 7. Ni saja nombor-nombornya yang akan dapat 7. Betul tak? Okey, faham dekat sini? Faham tips yang pertama ni? Senang je kan? Okey, bila nampak persoalan yang macam ni, dia tanya X tu sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, buat kotak. Okey, buat kotak lebih senang nampak. Kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 6. Kalau X sama dengan 2, Y akan sama dengan 5. Sebab persamaan dia 7. Kalau persamaan dia 9, buatlah X sama dengan 1, Y dia sama dengan 8. Ikut persamaan ni berapa nilainya. Okey, jelas? Jelas dekat situ bila persamaan ni tidak ada darab ataupun bahagi. X tambah Y sama dengan 7. Terus buat macam ni je. Terus buat hasil tambah lah. Maksudnya buat kotak. Lepas tu tengok hasil tambah dia berapa banyak yang boleh keluarkan dia punya pasangan penyelesaian. Okey, boleh faham? Contoh yang kedua ni, dia dah tulis siap-siap dah. 2X tambah Y sama dengan 6. Lepas tu dia kata, tuliskan 3 pasangan. Dia nak 3 pasangan penyelesaian sahaja. So, kita buat 3 kotak je lah. 3 kotak. Yang ni untuk pemboleh ubah dia lah. So, 3 kotak. Dia nak 3 je kan? So, 3 je. Jangan bagi lebih. Yang mungkin bagi persamaan berikut. Okay, dia nak 3 je. Okay. First, tengok dulu dia pakai pemboleh ubah apa. Huruf apa dia pakai. Dia pakai X dan Y. So, awak tulislah dekat kotak yang pertama. Tulis X. Kotak yang kedua, tulis Y. Macam tu. Mudah kan kalau pakai kotak. Okey, yang ni lain sikit. Okey, sebab dia dekat sini dia ada 2X tambah Y sama dengan 6. Dekat sini dia ada darab. Macam yang tips yang saya bagi ni. Bila darab dan bahagi, mulakan X sama dengan 0. Kita kena mulakan X tu sama dengan 0. Kalau yang tadi, yang awal tadi, kita mulakan X sama dengan 1 saja. Kan? Kita mulakan 1 je. Kita tak pakai 0. Tapi bila dia melibatkan darab dan bahagi, dia ada 4X macam ni kan. Macam contoh saya bagi tadi, 4X, dia ada X bahagi 4. Itu maksudnya dia bermula, dia ada dekat dalam persamaan linear tu ada darab dan bahagi. Mulakan X tu sama dengan 0. So X dekat sini kita akan mulakan dia bersamaan dengan 0. Kita tulis 0 kat sini lah. Okay. Lepas tu kita teruskanlah 1, 2.
Okay, kenapa saya kata nilai sikit? Sebab awak tak, bukan awak tak boleh tentukan nilai Y tu, tapi mungkin susah sikit untuk kita nak tentukan nilai Y tu secara rawak. Kita tak buat pengiraan, macam susah sikit lah. So, saya nak bagi tahu untuk soalan yang bila ada darab dengan bahagi ni, awak mulakan X tu sama dengan kosong. Bila kosong, bawah dia 1, 2, 3, 4, 5, macam tu. Tapi sekarang dia nak 3 je kan. Bila dia nak 3 je, awak buat je lah 0, 1, 2. Ni 3 dah ni, 1, 2, 3. Ada 3 saja penyelesaian. Faham tak dekat situ? Okey, macam mana kita nak tentukan nilai Y? Kita sebenarnya boleh kita tahu, tapi mungkin sukar untuk kita nak tengok secara tengok je dah tahu. Macam tadi senang lah, X tambah Y sama dengan 7 kan, senang. Kita boleh tahu 1 tambah 6, 7. Tapi ni agak susah, 2X tambah dengan Y sama dengan 6. Agak susah kita nak tentukan Y tu nilainya berapa kalau kita tengok sekali pandang. Okey, yang mudahnya awak kena buat macam ni lah. Okey, 2X tambah Y sama dengan 6. So, X ni mula-mula awak buat X sama dengan 0. Awak buat X sama dengan 0, maksudnya 2, 0 tambah Y sama dengan 6. Okey, 2 dalam kurungan kosong ni bermaksud darab. Bila darab, 2 darab 0, kita akan dapat 0. Tambah Y sama dengan 6. So, Y dia adalah sama dengan 6. Maksud dia, kalau X kosong, Y adalah 6. Macam tu. Boleh? Boleh kan? Mudah je kan? Okey. Sekarang ni kita test pula. X sama dengan 1. Okay. Bila X sama dengan 1, dekat X ni, kita letaklah 1. 2, 1 tambah Y sama dengan 6. Okay, 2 darab dengan 1, kita akan dapat 2. Tambah dengan Y sama dengan 6. Okey. Okey, macam yang pelajaran yang minggu lepas kan. Ingat lagi tak minggu lepas punya pelajaran? Kalau dekat sini positif, kalau dia bawa ke, kalau kita dekat sini positif kan, kita nak bawa dia ke kanan, dia akan jadi tukar simbol. So, Y sama dengan 6 negatif 2. Kenapa negatif? Sebab dekat sini positif, kita bawa dia ke sebelah kanan, dia akan tukar simbol negatif 2. Okey, jadi Y sama dengan 6 tolak 2 bersamaan 4. Jadi kita boleh tahu X sama dengan 1, Y sama dengan 4. So tulislah dekat kotak ni. X1, Y4. Okey, untuk yang X sama dengan 2 ni, X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? Pun buat macam ni juga. Okey, saya tak nak tunjuk, saya nak awak buat sendiri. Saya nak tengok awak buat sendiri. Pausekan video ni, cuba try buat. Okey? Okey, kalau dah cuba buat, awak akan dapat Y tu sama dengan 2. X sama dengan 2, Y pun akan dapat sama dengan 2. Betul tak? Okey. Sekarang ni dah siap ke belum ni? Belum lagi siap. Kita kena tulis dulu. Kita sebenarnya kena tulis sikit lah. Dia punya macam kesimpulan. Kita kena tulis kesimpulan dia sikit lah. Okey. X dengan Y ni, kita boleh keluarkan dia menjadi, saya tulis kat sini boleh? Nanti awak nampak lah. Okey. Kita boleh tulis dia macam ni. 0, 6, 1, 4, 2, 2. Kita boleh tulis dia macam ni. Kita boleh tulis dia macam ni. Lepas kita dah buat kotak, lepas kita dah kira, kita tulis macam ni. Supaya kita boleh nampak lah. Okey, maksudnya kat sini X, kat sini Y. Kat sini X, kat sini Y, kat sini X, kat sini Y. Kita tulis dia dalam bentuk koordinat. Okey, ni dalam bentuk tabel, ni dalam bentuk jadual, ni pengiraan dia, ini dia punya dalam bentuk koordinat. Okey, boleh faham macam mana kita nak selesaikan permasalahan dalam persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni. Okey, dia ada dua apa orang panggil? Dia ada dua cara je. Dia ada dua permasalahan yang selalu keluar dekat persamaan linear dua pemboleh ubah ni, ada dua bentuk. Satu, dia tak ada pun orang panggil bahagi dengan darab. Darab dengan bahagi tu dia tak ada. Dia direct je. Awak boleh tengok.
dekat daripada persamaan linear ni, awak boleh nampak terus je. X tambah Y sama dengan 7. Contohnya lah kan, X tambah Y sama dengan 7. Awak boleh tahu dah. X tu berapa, Y tu berapa, akan dapat 7. Maksudnya macam tu. Boleh fikir lah. Boleh fikir logiknya. Okey, tapi yang contoh yang kedua ni, bila kita nampak 2X tambah Y sama dengan 6, kita macam tak boleh nak nampak secara mata kasar, secara jelas. Kita kena buat pengiraan, baru kita boleh jelas kita dapat berapa. Kalau X sama dengan 0, kita dapat Y sama dengan 6. Kalau X sama dengan 1, kita dapat Y sama dengan 4. Kalau X sama dengan 2, kita akan dapat Y sama dengan 2. Maksudnya kita kena buat pengiraan dulu. Okey, itu beza yang pertama dengan yang kedua tadi. Okey, yang ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, untuk tips ni saya terangkan semula. Okey, bila kita nampak soalan tu direct je, dia bagi tak ada darab, tak ada bahagi, apa semua tak ada. Dia cuma contohnya soalan dia tanya bilangan, berapakah bilangan jumlah, apakah perbezaan. Maksudnya tu tambah dan tolak lah, jumlah je. Bila jumlah mesti tambah, bila perbezaan mesti tolak, kan? Yang tu saya dah terangkan dulu kan. Okey, bila nampak je benda-benda yang melibatkan tambah dengan tolak sahaja, keluarkan pasangan penyelesaian tu sebanyak mungkin. Buat kotak. Yang ni buat kotak. Okey, dua-dua pun kena buat kotak. Tapi nombor 1 ni wajib buat kotak. Okey. Kalau dia kata dia nak 3 pasangan penyelesaian, dia nak 3 sahaja. Bagi 3 je lah, tak payah bagi lebih. Kalau dia tak kata, dia kata keluarkan sebanyak mungkin, keluarkan sebanyak mungkin. Ikut kepada soalan lah dia nak apa. Tapi tips dia, yang ni keluarkan pasangan penyelesaian ni mesti X sama dengan 1. Bukanlah mesti, maksudnya lebih baiklah pakai X sama dengan 1. Sebab dia tak ada melibatkan darab dengan bahagi. Boleh juga kalau nak pakai kosong, tapi tak ada apa-apa lah, tak ada maksud apa-apa lah kosong, kan? Okey, kalau dia melibatkan darab dan bahagi, mulakan X tu sama dengan kosong. Macam ni lah, dia ada 4X. 4X ni maksudnya 4 kali dengan X. 4 darab X. Macam ni, X bahagi dengan 4. X per 4. So, mulakan X tu sama dengan kosong, macam yang saya ajar tadi. Okey, faham? Okey, setakat itu sahaja untuk subtopik 6.23, bagaimana menentukan penyelesaian bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kalau awak tak faham apa yang saya cakap kan, contohlah kalau awak tak faham apa yang saya cakap, boleh rujuk balik dekat dalam buku teks muka surat 134. Itu saja, apa-apa boleh tanya saya, tak ada masalah. So, setakat itu saja pembelajaran kita untuk video kali ini. Kita akan teruskan dengan video yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.